Kita nasyid dulu. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل أحد لا إله إلا الله بعد كل أحد لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa asba'ihi ajma'in wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Adapun dalil nakli tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan wahdaniyah, firman Allah. Kita nak sambung insyaAllah masih dalam bab sifat salbiyah. Hujung dah ni bab wahdaniyah yang dasar dah dibicara apa maksud wahdaniyah atau makna salbiyah. Terjemah wadaniyah asa tu tunggal dari sudut zat dia, sifat dia, af'al dia, milik dia. Dan bila sebut kata Allah Ta'ala asa, tentulah makna salbi itu dengan makna tak berbilang. Dan sikit sebanyak kita lalu sebut dah macam mana nak memahamkan prinsip wahdaniyah Allah Ta'ala dalam empat-empat sudut itu. Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, bak milik dia. InsyaAllah yang ni dia nak sebut dengan dalil membuktikan sabit dengan nakli. Benar memang sifat Allah adalah wahdaniyah. Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahada. Terjemahnya, artinya, katakan oleh kamu ya Muhammad. Jadi ayat Quran itu turun ke Rasulullah, Allah Ta'ala perintah suruh Rasulullah beritahu, iaitulah Allah itu asa. Allah ni asa. Lagi samad. Masuk samad ni lengkap. Masuk lengkap tu apa? Kamil. Bahasa lain samad tu kamil, tak ada apa yang tak cukup, yang tak sempurna. Subhanallah. Itu maksud antara makna sekali lalu samad. Fokus kita dalil tu di atas dalil wadaniyah ahad. Jadi atas mana ahad ni la yaqbalu ta'addud. Antara makna ahad ni la yaqbalu ta'addud, tak menerima berbilang. Begitu juga antara makna ahad ni la yaqbalul qismah. Itu bahasa Arab sikit. Tak menerima terbahagi. So Allah satu tak berbilang yang mumpasil daripada dia, subhanallah. Takkan ada zat, sifat, perbuatan, milik. Dasar bicara zat lah. Bila tak ada zat, ilah ni mumpasil, mana mungkin akan ada zat lain yang
akan ada sifat, perbuatan dan milik macam Allah Ta'ala. Mana mungkin? Kalau zat pun dah tak ada zat ilah, melainkan Allah sajalah zat ilah, mana mungkin akan ada pendua zat, begitu juga pendua sifat, pendua perbuatan, pendua milik dalam bab ketuhanan. Jadi maksud ahad tu ma la yaqbalu ta'addud, takkan terima berbilang. Saya sebut contoh antara makna ta'addud tu yang mufasil, yang asing daripada Allah Ta'ala, yang akan duduk martabat ilah. Quran sebut la tattakhizu ilahain isnain, jangan ambil ilah ni dua ilah. Sebab ilah memang tak akan ada dua, satu satu. Kena faham maksud uluhiyah tu betul-betul dalam konteks ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang bila kata uluhiyah ni, nak bicara tentang mana uluhiyah ni, sudut zatnya, sifatnya, perbuatannya, miliknya. Ini uslub ulama ahli sunnah wal jamaah. Uslub lain tu tak tahu, saya tak mengajar tu, tengok gitu je lah. Uslub kita atas nama uluhiyah mesti dibahas dari sudut itu. Itu pun tempat pemasaran ulama, dan mesti betulkan kefahaman wahdaniyah kita dalam empat sudut situ. Masyhur disebut selalunya 3. Atas yang kita dah lalu 4 juga, tapi disebut macam ni: zat, sifat, asma, af'al. Itu yang selalu disebut. Kalau dengan sebut tu, dengan apa saya sebut 5: zat, sifat, asma, af'al, milik. Atau istilah Arab dia setengah tu sebut dengan asar. Bagian keempat atau 5 tu asar. Bab asar. Murad dengan asar tu pemilikan, bab pemilikan. Allahumma salli. Jadi maksud ahad tu ma la yaqbalul qismah, sifat tidak boleh menerima, ma la yaqbalu ta'addud, tak akan ada berbilang, dan la yaqbalul qismah, tak akan boleh ada belah bahagi, tak boleh dicerakinkan, dicerai-ceraikan. Pasal Allah Ta'ala bukan jenis makhluk yang boleh dicerakinkan, dicerai-ceraikan, diagih-agihkan, diseparatekan. Subhanallah. Sifat boleh ada kebarangkalian bercerai, diasing-asing, diagih, begitu juga ada kebarangkalian bercantum. Ini sifat makhluk. Istilahnya disebut boleh harq, boleh ihtiraq, boleh bercerai, boleh misalnya oksigen O2 boleh asingkan, ini single O. H2O tu boleh asingkan, cerakin dengan dia, cerai dengan dia, kita sintesiskan dia. Yang tu bahasanya sintesis, tak faham? Betul ya? Sintesis asing tak? Tak faham dia. Kita pun jangan guna nama dengar tu pelik kan? Dengar fotosintesis, dengar kan? Tak ada, tengok kamu balik lah sintesis tu apa. Pasal kita asing kan, asing kan, bedak-bedak kan. Allah Ta'ala bukan jenis bedak-bedak gitu. Subhanallah. Itu yang isyarat ahad Allah Ta'ala ni. Apa maksud ahad ni, yang ulama kita bagi definisi dengan ma la yaqbalu ta'addud. Satu, tak ada berbilang lagi. Wal qismah, dan dia la yaqbalul qismah. Dia tak, bukan sesuatu yang dia tidak akan boleh menerima qismah, tak boleh terima pembahagian, tak boleh dicerakin, diasing-asingkan, dibedak-bedakkan. Mana boleh faham la yaqbalu qismah tu? Huraian dia lam yalida wa lam yulad. Dia tak beranak dan tak diperanakkan. Terjemah memang itu. Kita pun memang faham bukan diperanakkan. Tapi apa isyarat? Secara isyaratnya lam yalid, maksudnya lam yamfasil minhu syai'. Takkan ada ceraian daripada dia sesuatu. Pasal Allah satu tu bukan maksudnya dia gabungan daripada bermacam-macam membentuk dia. Yang ada keberangkalian daripada dia boleh ada mufasil syai'. Faham lam yalid itu tak beranak. Bukan nak menafikan perempuan Allah Ta'ala. Macam mana pun Allah tak sabit kan kejantinaan pada dia tu sifat makhluk jantina ni. Tapi murad dengan lam yalid tu adalah
lam yanfasil minhu syai', pasal maksud ahad la yaqbalul qismah. Pasal masuk ahad tu tak boleh belah bagi. Jadi la yanfasil minhu, tak ada satu yang akan bercerai pada dia, dan laisa huwa munfasil an syai', dia bukan ceraian daripada sesuatu. Allah bukan ceraian daripada satu, dan tak ada sesuatu ceraian daripada dia. Subhanallah. Itu antara makna ahad. Ahad la yaqbalu ta'addud wal qismah. Dia tak akan terima berbilang dan boleh belah bagi. Satu memahamkan macam kita bicara lepas, mustahil dan sesat faham Allah ada muka, ada tangan, ada mata. Pasal apa? Muka, tangan, mata ni istilahnya ajza, a'dha. Sekalipun dia kata kami etika Allah ada muka, ada mata, ada tangan yang selayaknya. Walaupun selayaknya, tapi mengetikatkan muka, tangan, mata umpamanya, apatah lagi kalau banyak lagi, tentulah yang tu Allah Ta'ala. Jadi muka, tangan, mata walaupun selayaknya, tapi maksudnya mengetikatkan ada muka, ada tangan, ada mata. Jadi bila tangan, muka dan mata ni, dia satu perkara ke asing? Boleh faham soalan? Satu perkara ke asing? Tentulah mata lain, muka lain, tangan lain lah. Bila asing tu Allah satu. Jadi faham tu apa? Di kombinasi antara muka, tangan, mata dan lain-lain lah atas pahaman mereka. Tu pahaman yang mengitikad macam tu sesat. Sesat. Jadi kalau dia faham itu adalah Allah Ta'ala, sekalipun dengan bahasa yang layaknya, itu pahaman yang tak selayaknya pada Allah Ta'ala. Satu, memahamkan Allah Ta'ala ada muka, mata dan tangan ni, istilahnya menafikan ahadiyah Allah Ta'ala. Itu istilahnya. Menafikan ahadiyah Allah Ta'ala. Apa nama menafikan ahadiyah Allah Ta'ala? Menafikan adamul qabulil ta'addud wal qismah. Mungkin dia menerima prinsip tak ada zat lain macam Allah Ta'ala, tapi dia menerima prinsip qismah pasal mengatakan Allah ada mata, ada muka, ada tangan. Walaupun ditanzihkan fikiran dia kata apa? Yang layak dengannya. Walaupun nampak macam satu pemurnian akidah itu, tak, memang awal-awal tak murni dah pasal mengiktikadkan ada muka, ada tangan dan mata dengan mana ajza. Sekalipun dia kata kami tak iktikad pun juzut anggota, kami kata muka, tangan, mata begitu saja. What the hell is going on? Saya kena bunyi gitu. What the hell is going on? What the hell of you? Apa benda kau cakap ni? Satu ulama kita aja sepatutnya sebut wajhu, yad, a'yun tu misalnya. Saya sebut fokus pada tiga tu, dia sebut banyak lagi serabutnya. Tiga. Wajhu, yad dengan a'yun tu apa maksud? Dia ada makna. Terjemah memang maklum. Itu yang perkataan Imam Malik kata dia, wal makna maklum. Maksud apa? Memang makna dia maklum. Tapi macam mana? Kaifiat maju apa kesimpulan dia, perkataan panjang-panjang sebut-sebut pun kadang bukan faham maksud pun. Jadi apa dia punya kesimpulan dia? Dia ada makna, tapi bukan makna yang maklum tu. Soal bid'ah, iman wajib itu macam mana nak selesai Allah Ta'ala ni? Dia ada makna yad, wajhu, yad, apa ayun, apa makna dia? Wallahu alam, serah kullun min amri rabbina. Semua ni urusan Tuhan kita, urusan Allah Ta'ala. Macam mana saya ngaji dulu, hari tu saya ada sebut alif lam mim, ada mana? Mesti ada mana. Apa makna dia? Allahu a'lamu bi muradi, wallahu alam, serah makna pada Allah Ta'ala. Jadi alif lam mim ada makna, wajhu ada makna, yadu ada makna, ayun ada makna. Apa makna? Wallahu alam. Inilah original salaf. Inilah original salaf. Barulah betul faham ahad. Pasal tak memahamkan dengan mana muka, tangan, mata, yang itu memahamkan ajza. Dia bukan sifat. Sebutlah tadi masalah sifat. Muka, tangan, mata bukan sifat. Sifat adalah kuasa, sifat. Keupayaan, sifat. Melihat sifat. Keupayaan melihat. Keupayaan melihat. Mendengar, itu adalah sifat. Allahumma salli alaihi wasallam. Itu adalah sifat. Adapun mengertikan dengan makna muka, tangan, mata dengan makna
zahir terjemah, walaupun kata yang selayaknya sebenarnya itu tak layak, tapi yang selayak macam mana? Dia mesti ada makna mata, muka, tangan. Dia mesti ada makna. Sekali lagi sebut, kalau memahamkan makna zahir macam tu, apa akan jadi? Dia akan berlaku kontradik, berlaku percanggahan antara yad, wajhu dengan ayun dengan ahad. Aun ahad lam yanfasil minhu syai'. Bila faham ada muka, ada tangan, ada mata, apa faham? Maksudnya juzu an yanfasil minhu syai'. Tangan asing, muka asing. Asing. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Baik. Asal dalil kita ahad. Satu, saya saja sebut uraian ahad dengan makna gitu pasal terjemah ahad dia tak akan boleh faham sempurna. Itu ahad. Wahid pula apa mana? Biar dulu lagi banyak-banyak kan. Tapi pasal kita belajar pula bukan belajar ahad. Kita bukan belajar wahid. Kita belajar apa? Wahdaniyah. Apa beza ahad? Apa beza wahid? Apa pula wahdaniyah? Kalian dulu sebut ahad sebutlah tadi. Untuk wahdaniyah ni benda. Wahdaniyah ni adalah di atas wazan fa'lan, wahdan. Dengan ada yang nisbah kat belakang dia, wahdaniyah. Macam insan, insaniyah, haiwan, haiwaniyah, ilah, uluhiyah. Yang ni wahid, ahad. Kalau ahad, ahadiyah. Wahid, wahidiyah. Betul? Ni kita belajar bukan wahidiyah, bukan belajar ahadiyah, bukan belajar ahad, belajar wahid, tapi belajar wahdan. Ni. Apa wahdan ni? Dia wazan fa'lan. Apa maksud wazan fa'lan? Maksudnya mubalaghah. Dia atas wazan fa'lan ni dia termasuklah amsilatul mubalaghah dalam bahasa Arab. Apa makna amsilatul mubalaghah? Dia menunjukkan ada superlatif. Superlatif sudut mana? Allah Ta'ala ni wahdan, wahid dia. Wahid sudut zat, wahid sudut sifat, wahid sudut af'al, wahid sudut milik. Jadi dia ada mubalaghah dari sudut ahad, bukan ahad zat saja, tapi ahad dari sudut sifat, af'al, milik, asar. Empat angles ni wajib diiktikadkan ahadiyah, wahidiyah. Begitu juga wajib menafikan ada ta'addud yang muttasil dan munfasil pada Allah Ta'ala. Apa itulah datangkan di atas wazan kita belajar ni, belajar apa? Bukan wahid, bukan ahad, bukan ahadiyah, wahidiyah, tapi wahdaniyah. Boleh faham saya sebut apa tu? Boleh telan. Saya rasa kan tak ngaji Arab pun dengar elok-elok tu. Yang tu betul juga ya. Ya betul. Ulama kita dia pasal kita belajar ni, dia kata sifat 20 kita belajar ni, kita bukan belajar satu-satu sifat Allah Taala. Ahad, wahid, tak? Atas dalil ayat Quran yang disebut tu, ayat Quran tu ahad tadi. Tapi kita belajar apa? Wahdan. Maksudnya apa yang ada dalam nas Quran hadis yang sepatutnya dipahamkan makna tauhid telah dihimpun, dirumuskan dengan satu sifat ni. Apa dia? Wahdaniyah. Satu disebut awal-awal kitab lagi kita belajar ke Allah Taala wahdaniyah. Tauhid ni, tauhid sudut zat dia, sifat dia, faal dia, milik dia, asar dia. Maksud apa? Pasal kita belajar ni wahdaniyah. Dia rangkuman daripada semua ayat-ayat Quran dan hadis menceritakan macam mana nak tauhid ke Allah Taala, himpun atas rumusannya zat, sifat, af'al, asar. Ini kaedah kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau tauhid golongan tu dia lain. Dia tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kita tauhid bukan macam tu. Tauhid kita ialah tauhid zat, sifat, af'al, asar. Satu kaifiat cara berbeza. Ada dia orang kata sebenarnya kita ni berbeza manhaj saja, tapi isi yang sama. Tidak, retorik aja ayat tu, bohong je. Memang berbeza sangat. Siapa yang pernah belajar cara sana, cuba dengar pula cara sini. Pasal apa? Berbeza sangat. Memang berbeza. Itu yang kalau saya sebut, macam tadi kita bicara mengenai dia faham tauhid asma wa sifat, dia faham muka, tangan, mata tu sifat. Yang tu pun dah tak betul lah.
Pasal muka, tangan, mata bukan sifat, itu adalah juzuk. Walaupun dengan dia kata muka, tangan dan muka, tangan, mata yang layak tak. Kalau dengan bahasa Arab, yang tu nak menunjukkan dia tak faham apa maksud daripada perkataan-perkataan dalam kitab Arab. Pasal sebut tu sabatalahul yadu wal wajhu wal ayun taliqu bih, yang semua tu layak dengan Allah Taala. Yang layak apa? Lafaz tu. Sebut lafaz tu, lafaz Quran tu layak, bukan terjemah dia tu layak. Yang tu pun orang tak faham apa konteks saya sebut ni, dia tak boleh nak tangkap tu. Tapi saya makan lama juga, faham, boleh faham. Boleh faham. Mudah Allah Taala hidayah kita, mana yang degil-degil lepas tu, mudahan dengan tu lembut hati kot. Cara saya ni kerah lah. Memang tak merangkumi ya. Dia hanya sebut umum. Ada orang kata senang lah. Macam budak-budak, takkan 12 tahun Rasulullah sebelum terima sembahyang Allah pencipta umum macam tu je. Kan 12 tahun. Takkan silibus 12 tahun hanya untuk fahamkan Allah Maha Pencipta, Allah Maha mengatur, Maha mentadbir. Macam itulah fahaman dia kan. Itu ada tangan, ada mata, ada muka. Takkan macam tu. Memang tak merangkum ya. Kita atau ulama buat kesimpulan, dia ambil parti. Tak tertinggal apa yang sepatutnya dibahas dalam tauhid. Pula tu tepat, wakil yang sepatutnya faham tauhid tu apa. Mereka mencadangkan tauhid, tapi dahlah tauhid 3. Kita tauhid memang tauhid, cuma angle yang berbeza. Angle yang berbeza. Angle zat, angle sifat, angle afal, angle asal. Sekiranya dulu lah gitu. Jadi asal saya nak syarah tu apa? Kita nak belajar ni wahdaniyah. Dalil ahadiyah, ahadiyah. Ada yang Quran lain wahid dengan ahad, wahidiyah. Ni kita belajar wahdaniyah. Satu sekali lagi dengar. Satu kita belajar wahdaniyah, bukan kata Allah Taala asa satu itu. Tambah ada istilah dia dengan sebut wahdaniyah pada Allah Taala, ternafi apa yang ternafi sepatutnya ke Allah Taala. Ternafi ada kumumul khamsah ataupun kumumul sittah. Itu istilah bahasa Arab lah. Ternafi kam-kam yang 6 ataupun kam-kam yang 5 di atas menghitungkan 6-5 pada af'al tu. Apa dia? Bila sebut Allah wahdaniyah, maksudnya dia asa zat sudut yang muttasil dan munfasil. Begitu juga sifat pun mengasakan dia sudut sifat muttasil munfasil. Istilah dia tu. Ada benda saya dah sebut pun. Kita dah belajar pun. Begitu juga sebut Allah Ta'ala wahdaniyah ni, maksudnya dia asal dari sudut af'al, muttasil dan munfasil. Yang tu ada ulama kata hanya ada muttasil saja. Ada menafikan munfasil saja. Dia tak ada bab muttasil. Ada ulama kata tetap dalam af'al pun ada yang muttasil dan munfasil. Ternafi dengan sebab faham Allah ni wahid fil af'al. Jumpa nanti bab dia insya-Allah. Ada pelajaran di situ. Pasal pelajaran tu juga ada antara bab besar yang memang kita kena faham. Khasnya macam mana nak mentauhidkan af'al sedangkan kita ada perbuatan, Allah Taala ada perbuatan. Mana yang Allah Taala yang perbuatan, mana kita yang perbuatan. Sekali lalu saya sebut perbuatan kita perbuatan kasab. Perbuatan Allah Taala perbuatan khalqi. Itu istilah. Allah dia bukan sembahyang, dia bukan makan, dia bukan minum, dia bukan berjalan. Tapi dia beri kat kita dengan kita boleh buat perbuatan makan, minum, jalan, sembahyang, solat, mengaji, mengajar. Allah dia perbuatan dia khalqi. Khaliq. Bila dia khaliq, dia khalqi, dia bagi kita quwwah. Dan semestinya apa yang ada kat kita tu perbuatan dia. Itu macam mana? Ada pelajaran dia nanti, saya sebut nanti terlalu awal. Pasal kita nak faham ni prinsip aja dulu. Wahdaniyah tu konteks mana? Sekali lalu sebut itu. InsyaAllah sampai tempat kita bicara. Jadi asal nak sebut dalil Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, fokus pada ahad dengan mana la yaqbalu ta'addud wal qismah. Ya. Lagi firman-Nya innama ilahukum ilahu wahida. Tu tadi ahad ni
wahid. Artinya hanya sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kamu tu innama ilahukum. Siapa kum tu? Kita siapa? Rasulullah dan sahabat. Saya intiba turun Quran zaman tu innama ilahukum, ataupun kalau tak khitab ke Rasulullah dan sahabat. Bahkan kalau ikut bukan saja Rasulullah dan para sahabat, kum apa? Selagi kamu ada akal, jin, manusia, ilahukum ilahu wahid. Siap. Artinya hanya sesungguhnya Tuhanmu, Tuhan kamu, khitab kamu tu Rasulullah lah. Tuhan kamu, Tuhanku, diterjemah Tuhanku, munasabahnya Tuhan kamu. Ditasih dah kalau itu. Itu depan-depan ni saya tak berhenti tak. Kalau ikut ada juga tempat-tempat tu tak. Apa? Hanya sungguhnya Tuhanku, Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang asa ia, Tuhan itu. Ya. Yang ni apa pula? Yang ni disebut wahid. Tadi ahad. Jadi kalau wahid apa? Kalau wahid selalunya istilah yang dicarah oleh guru ulama kita, kalau ahad tu dia fokus kepada adami ta'addud wal qismah. Wahid dia ma la yaqbalul qismah, ma la yaqbalut ta'addud, dia ma la yaqbalut ta'addud. Bila wahid maksudnya la thaniya lahu. Ahad pun la thaniya, tapi ahad dengan makna lain tambah dia la yang fasil minhu syai' wa laysa huwa munfasil an syai'. Tu maksud ada ahad, ada menafikan qismah. Tu yang lam yalid wa lam yulad. Wahid dia ada makna satu je yang asas. Apa dia? Ma la yaqbalul ta'addud. Wahid la yaqbalu ta'addud. Kalau ahad dia akan memaham la yaqbalu ta'addud wal qismah. Adapun dalil akal, itu Quran. Itu yang bukan senang nak memahamkan ayat Quran dengan maksud dikenaki. Faham terjemah boleh lah. Allah Taala asal satu-satu. Apa maksud satu? Itulah. Apatah lagi kita nak faham ni, kita bukan nak faham wahid dan ahad saja, tapi nak faham wahdaniyah. Tu. Itu yang kena belajar lagi. Lagi belajar, insya-Allah lagi faham. Lepas faham lah tauhid nak buat apa? Memang nak pakai setiap hari. Biar sampai Allah tersemat di hati. Bila pun teringat apa yang ada kat kita adalah Allah Ta'ala yang beri. Ada kita dia beri, hidup kita dia beri, melihat kita, mendengar kita, kesihatan kita dia beri. Hatta kalau kita makan-makan sakit perut, buang. Boleh lega tu, boleh buang memang lega, tak boleh buang memang tersiksa. Siapa yang bagi kita kelegaan tu, buang tu, alhamdulillah dia allazi afani min kulli da'in yu'zini. Sabit dengan hadis Nabi SAW ajar kita. Itulah antara tauhid yang kita nak amal. Ilmu tauhid dah tu, nak amal tauhid apa dia? Nak rasakan apa yang kita dapat berupa nikmat ni, yang kita dapat rasa kecap, kita idrak, ihsas, dapat his, dapat orang terasa, ui nikmatnya boleh buang. Betul ya? Boleh buang. Bukan buang nasi, buang air besar, air kecil tu. Lega. Buang angin pun lega dah. Betul, lain kali kentut nak kata apa? Orang pelik sikit. Benda ni. Betul nak kata apa? Astagfirullah. Ya juga. Mana boleh. Kenapa nak astagfirullah pula kentut? Pasal orang lain bau busuk? Bukan. Saya ngaji tu guru sebut astagfirullah pun sah. Untuk itu adalah azkar kita waktu buang angin. Pasal apa? Bila kita kentut, kita tak rasa istighfar tu pasal apa? Kita tak rasa nikmat Allah bagi kita hadam tu, dengan sebab tu ada angin yang boleh dinyahkan di mana-mana kita. Kita tak perasan nikmat hadam tu. Itu juga kalau sebut kita belajar kitab-kitab fiqh yang ada syarah apa dia kata macam ni. Pasal memang antara warid datang ajaran Nabi SAW, amalan Rasulullah ni apa dia? Bila lepas buang air,
memang dia sebut ghufranaka. Dia akan sebut ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Ulang 3 kali. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Itulah apa yang datang dari Rasulullah. Kalau kita tak reti apa ni, sebut apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ghufranaka tu ayat atlub ghufranaka. Aku pohon keampunanmu ya Allah, aku pohon keampunanmu. Buang je air besar air kecil, minta ampun dengan Allah Taala. Lepas tu baru baca alhamdulillahillazi afani min kulli da'in yu'zini. Baca pula doa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Kita lah pula tak ngapal. Kalau ngapal pun tak baca. Itu yang belajar tauhid, kita faham ni, kalau tak baca pun hadirkan hati, apa sepatutnya kena iktiraf. Ni semua nikmat pemberian ilahi. Khas tak sebut apa? Disebut ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Pasal apa istighfar 3 kali? Pasal ada 3 nikmat yang kita tak rasa. Yang kita lupa mensyukuri nikmat tu. Yang rasa Allah beri, apa dia? Pertama, nikmat makanan boleh masuk dalam badan. Kalau tak boleh masuk muntah, masuk muntah, masuk muntah. Macam mana? Jadi kita lupa untuk rasa nikmat makanan boleh masuk dalam. Satu. Yang kedua, makanan tu boleh diproses, dihadamkan, dicernakan. Ada jadi tenaga, ada jadi lemak, ada yang apa nak sebut, ada yang disimpan dalam bentuk-bentuk saintifik lah nak sebut nama-nama pun, apa adenosine triphosphate apa benda, dia ada nama-nama tu. Saya lama tinggal tak ingat nak sebut. Ingat? Saya jumpa. Apa nak sebut tadi Apa pencernaan makanan tu boleh dicernakan. Mula tu bahasa mudah saya ngaji, kalau orang batin dia sebut apa? Ni boleh jadi tik, ni boleh air kencing. Senang itu senang. Yang ni jadi darah, yang ni jadi peluh. Mana kita tak sedar pun. Betul? Bila dah proses-proses boleh dicernakan, betul? Dibuang pula pada tempat saluran dia pula tu. Dibuang masuk saluran dia, ada yang buang yang besar, ada yang kecil, ada buang dalam bentuk tak sedar pun, perpeluhan. Masya Allah, kita tak sedar pun nikmat tu. Kena tak boleh berpeluh macam mana, kena tak boleh kencing, tak boleh berak macam mana. Kita tak sedar nikmat boleh hadam tu. Tu yang ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Aku minta ampunmu ya Allah, aku tak mensyukurimu, nikmat makanan boleh masuk. Aku minta ampun ya Allah, aku tak mensyukuri nikmat makanan aku dicernakan. Aku minta ampun ya Allah, datang makanan ni yang boleh dimasukkan dalam usus untuk dikeluarkan. Betul dah sakit tu, buang. Tu alhamdulillahillazi afani min kulli da'in yu'zini. Tak sebut Arab pun, ya Allah engkau yang bagi lega aku ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mulut, hati hadirkan engkau yang hilangkan benda menyakiti aku ni. Itu ajaran kaedah-kaedah ulama untuk guru kita. Rasulullah ni ajar kita bagaimana untuk ni, dia panggil akhlak dengan Allah Ta'ala. Inilah akhlak dengan Allah Ta'ala. Apa dia akhlak dengan Allah Ta'ala? Memuji dia, menghayati pemberian dia dalam setiap pergerakan kita. Mudah Allah Ta'ala bagi kita tu lembutkan hati, hanubari kita. Pasal bab ni dia bukan gaduh buat satu aktiviti suku, cuma hadirkan hati je. Hadirkan hati. Apa jalan dia? Zikir. Apa jalan dia? Ngaji, faham. Yang ni lah istilahnya apa? Allah is always in my heart. Jadi hadirkan, rasakan, kenalkan semua ni pemberian daripada Allah Taala. Mudahan dibagi kita mudah faham tu, insya-Allah. Baik. Jadi innama ilahukum ilahu wahid. Adapun dalil akal. Baik. Adapun dalil akal tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, maka kerana yang ni dia nak tunjuk akal. Bahkan di dalam ataupun kaedah nak boleh memahamkan dalil akal ni, Allah sendiri yang ajar kat kita supaya kita ni berakal macam mana nak memahamkan wahdaniyahnya Allah Ta'ala. Selalunya kalau kita lain, kerana didatangkan ayat Quran itu untuk nak menunjukkan bahawasanya
memang Allah sendiri yang mengajar kita dalam uslub ayat Quran yang begitu cantik, pendek, ringkas. Ulama kena hurai panjang untuk menghuraikan dalam Quran hanya sepotong ayat. Apa dia? Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Very short. Kalau adalah pada langit bumi ni alihatun, ada beberapa Tuhan, illallah ay ghairullah, ghairullah selain pada Allah Taala, illallahu. Kalau adalah di langit bumi ni ada ilah lain pada Allah Taala, dua mudahlah. Apatah lagi kalau banyak. Kalau ada selain daripada Allah Taala yang bersifat uluhiyah, ada bersifat ilah, la fasadata, nescaya bumi dan langit ni rosak. Apa makna la fasadata? La adamata. Kedua-duanya tak ada. Untuk apa faham? Ni ada tak? Ada langit bumi? Ada antara langit bumi? Ada. Apa faham? Semua tu mendalilkan wahdaniyah. Jadi apa yang kita tengok ni, semua ni adalah la ayatin, adalah tanda-tanda ayat apa? La ayatil wahdaniyati lahu ta'ala. Adalah tanda-tanda asalnya Allah Ta'ala. Asal zat dia, asal sifat dia, af'al dia, milik dia. Tiada siapa pun, tiada pendua yang mumpasil daripada Allah Ta'ala. Begitu juga tiada pendua yang mutasil dengan Allah Ta'ala. Huraian tu ulama bagi hurai tu berdasarkan ayat Quran lain, hadis lain. Mereka tolong simpulkan untuk kita. Macam apa saja saya nak sebut tu sebagai pemula untuk bab dalil akal ni, pasal memang masa disebut panjang. Macam mana nak memahamkan kata Allah Ta'ala ni satu kan. Pendek je ayat Qurannya, tapi nak hurai dia tu masya-Allah. Sekali lalu kalau saya sebut, saya tak perasan dia sebut ataupun tidak, tapi rasa macam banyak tengok. Kalau ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, percaya langit bumi tak ada. Sedangkan kita tengok ada. Faham je satu. Baik. Kalau ada lebih daripada satu, apa akan jadi? Dia ada dua kebarangkalian. Sama ada berpakat ataupun berkelahi. Berkelahi memang tak jadi. Tak payah sembang lah. Satu Tuhan nak bagi jadi, satu Tuhan tak bagi jadi. Habis memang tak jadi ya. Satu nak bagi hidup, satu nak bagi mati. Mana mahu ya. Okey. Kebarangkalian kedua apa dia? Dua-dua berpakat. Dan kita ni dua-dua berpakat, dua-dua Tuhan tau. Bila ada dua-dua Tuhan, maksudnya dua-dua ni ada kebarangkalian untuk mengada dan meniada. Dan kita kata dua-dua Tuhan, bukan Tuhan separuh-separuh. Tuhan ni yang memang dua ada capability untuk menjadi ilah. Dia boleh mengijad dan mengidamkan makhluk anytime, anywhere. Bila-bila masa, datang kehendak dia. Kun fayakun. Jadi bila dia berbakat, antara kebarangkaliannya apa? Makhluk satu, tapi dua-dua bercipta pakat buat satu. Okey tak? Mustahil. Maksudnya apa? Dua-dua boleh buat. Sepatutnya kalau dua-dua buat, apa akan jadi? Dia akan jadi dua. Matahari apa? Bulan? Bumi? Apa faham? Creator dia satu. Kalau creator ada dua, sama-sama Tuhan, apa akan jadi? Dua. Boleh tak dua pencipta, satu yang dicipta? Kenapa? Dia ibarat macam dua batang pen, dua-dua boleh keluarkan dawat, tapi jadi satu garisan. Satu garisan tu, satu garisan yang tak mungkin daripada dua pen. Dia ada tiga kebarangkalian, tak silap. Saya sebut, ingat tak ingat, lama tak sebut ni. Macam mana? Dua-dua tu serentak buat satu garisan. Boleh tak? Tak mungkin. Yang ni dipanggil mu'assiraini ala asarin wahid. Dua Tuhan buat satu. Mustahil. Atau bandingan pen tu senang. Pen ni dua-dua berfungsi, tapi hasil satu garisan. Mustahil. Kalau dua-dua fungsi, akan jadi dua semua. Kalau andai kata dua-dua buat, tapi bila orang ni buat, orang ni tak buat. Orang ni buat, orang ni tak buat. Yang ni dah buat, yang ni tak boleh buat. Dia buat orang ni pula. Yang ni buat manusia, yang ni buat jin. Yang ni buat malaikat. Yang ni buat binatang. Yang ni buat langit, yang ni buat bumi. Yang ni buat besar, yang ni buat kecil. Yang ni buat hidup, yang ni buat mati. Jadi berselang-selang itu maksudnya
Bila yang dibuat, peluang untuk mengisi yang telah dibuat tu telah diisi kota tu oleh Tuhan lain. Bukan Tuhan lain tu siapa ada peluang dia buat, ada peluang dia tak buat. Bukan Tuhan ada dua ni, mengarut. Jadi mana mungkin dua Tuhan buat satu makhluk? Tak mungkin. Lagi apa? Dua garisan, dua pen, dua-dua berfungsi. Andaikan macam ni, makhluk satu buat garisan, tindih pula di atas yang kedua. Kita cakap clean sikit, enggak ada. Apa dia? Dipanggil tahsilul hasil. Dah ada, apa perlu Tuhan kedua pergi tindih pula kejadian kedua? Alah, dah ada. Tuhan pula buat, Tuhan buat mesti perfect. Apa perlu Tuhan kedua untuk memperfectkan lagi dengan tindih, upgrade kan? Kali kedua pula buat the same creation. Apa punya ridiculous punya cara berfikir ni, mengarut kan? Kan mengarut tu. Ataupun dua-dua Tuhan ni sama-sama ada capability untuk buat langit bumi, tapi apa akan jadi? Buat seorang separuh. Katalah andai kata boleh jadi gitu. Bila separuh maksudnya akan semua separuh lah. Dia akan jadi mustahil pada benda yang dia tak boleh diseparuhkan. Ada tak benda yang tak boleh diseparuhkan? Ada? Jauhar? Untuk Tuhan mana nak buat? Mustahil juga. Pasal apa? Adamil imkan untuk divide kan. Jadi mana mungkin ada Tuhan macam ni? Itu yang ulama kita tolong hurai, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata la adamata. Macam tu ulama ambil faham. Handainya dia bah. Kita kalau nak faham tu tak pandai. Kita tahu ada Tuhan satu kelahi tak edi. Itu ya, itu dia cerita tu ya. Kelahi memang tak edi kalau pakat. Bahasa mudah ni pakat lemah lah. Ini bukan lemah, sama-sama handai. Andaikan dua. Saya ngaji ada guru sebut macam ni ya. Kalau bayang satu, mesti sumber satu. Kalau bayang banyak, barulah sumber cahaya banyak. Kalau tengok pemain bola, tengok bayang dia berapa dia? Satu ya pemain bola. Empatnya. Kadang-kadang tengok 8, 10 pun ada. Tengok dia duduk dekat dengan mana. Pasal apa tu? Satu spotlight tu berapa tu cahaya? Umumnya satu lah kan, 4 tiang tu. Tapi satu tiang tu berapa? Kat 50 kat 100 biji lampu tu. Boleh faham tak apa? Kalau di masing-masing tu ada cahaya masing-masing, dan memang boleh dilihat ada alat satu untuk mengesan satu cahaya ni dengan, kalau yang ni 100 ada 4 tiang, jadi 400 dia akan ada 400 bayang. Pasal sumber dia daripada 400 lampu yang berbeza arah. Andai katalah 4 bayang akan ada pada setiap objek. Atas kata 100 itu jadi satu cahaya. Tapi kita makhluk ni apa jadi? Satu tidak. Orang Ta'ala jadi makhluk semua single piece. Dia tak ada double piece. Takkan ada. Dia hanya ada single piece, masterpiece. Saya bukan cerita Mercedes tak faham surah. Masterpiece. Hanya single piece. Dia tak ada second piece. Tak ada copy piece. Copy paste pun tak ada. One piece only. Takkan ada yang super absolutely macam kita. Zaman sekarang, zaman datang akan dulu, tak ada. Only one only. Apa maksudnya? The creator is one only. Makhluk yang menunjukkan single piece ni menunjukkan pencipta dia hanya wahid, ahad, wahdaniyah. Cara ulama kita ambil faham kita, Masya Allah. Kalau kita sendiri cari baca Al-Quran, explore, masuk parit, rasa memang ramai dah masuk parit itu pun. Baik. Alhamdulillah. Daripada masuk parit tu macam mana? Kalau tadi tu dua pembuat, satu makhluk, asarun wahid, muassiraini ala mustahil, muassiraini yastahilu muassirani ala asarin wahid. Mustahil ada dua muassir di atas asar dia satu. Mustahil. Yang kedua, dah satu buat satu lagi. Yang ni dipanggil tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Yang kedua, dua-dua sama buat, tapi ada benda yang tak boleh dipisah lagi, iaitu dia tak boleh nak bagi.
Jadi takkan ada benda yang single, sedangkan ada benda yang single yang tak boleh dileraikan. Allahumma salli wa sallim. Masa tu akan mustahil ada dua Tuhan, pasal Tuhan ni hanya buat ni, yang ni tak boleh buat. Jadi bukan Tuhan dua-dua. Jadi dua-dua bukan Tuhan. Memang dua-dua bukan Tuhan pun. Tuhan yang betul hanya satu, bukan dua yang kita andaikan tu. Yang tu dia panggil istihalatul musyarakah baina isnaini fi syai'in wahid la, apa dia sebut, la yang fasil, pada satu benda yang tak boleh berpisah, yang tak boleh diagihkan. Musyarakati taba'ud ala syai' la yang fasil. Ada istilah tu. Kalau surat kita Arab ada semua tu. Lama tak perhati. Lalu baca kitab Jawi je kat dia orang. Bahasa Arab tu nak lupa lah. Kalau andai kan yang ni buat, yang ni tak boleh buat, yang ni buat, yang ni tak boleh buat, tu memang buat lagi. Kenapa? Bila seorang nak buat, maka dia akan menggugurkan keberangkalian untuk Tuhan lain buat. Ini dua-dua out Tuhan. Jadi Tuhan, keputusan dia apa? Wahid, inna ilahakum la wahid, innama ilahakum ilahu wahid, kul huwallahu ahad. Siap. Kali lalu lah tengok dia nak cerita apa. Disebut tak sebut tu, tengok rezeki kita lagi. Saya lama tak perhati kita ni. Ada pun dalil akal, tanda yang menyatakan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat wahdaniyah, maka kerana bahawasanya jikalau tiada ia bersifat dengan sifat wahdaniyah itu, nescaya adalah dua. Kalau bukan wahdaniyah, dua atau lebih. Dua pun dah wahara, apatah lagi lebih. Maka jikalau ada ia dua, apa jadi? Nescaya tiadalah diperoleh sekalian alam ni. Nescaya alam ni tak ada. Tu memang ambil perkataan Al-Quran. Jadi dari akal ni sama tak dengan Quran? Sama. Tu bagus tak rukun akal? Baguslah. Ulama dah sari dah ambil, memang dia ambil pun pasal Quran mengajar kita qaumi yaqilun, qaumi yatafakkarun. Bukan semata-mata Quran yang kita kena beriman, tapi dalam tu ada guide menggunakan akal untuk tafakkur, untuk jadi liqaumi yaqilun. Tentu kita pelik ada puak-puak sesat tu, dia kata kita pakai Quran, kita tak pakai guna akal, macam mana puak-puak Asy'ariyah dan Maturidiyah yang duk pakai akal. Oh, kalau itu puak-puak tu memang tak berakal kalau itu. Saja saya main bahasa dia orang, kita pulang paku bakar dia mana. Pasal dia menuduh kita menggunakan akal ni sesat. Pasal dia kata dia terlalu mentuhankan akal sampai menggunakan akal untuk mengenal Tuhan. Lepas tu tak guna apa? Guna kepala lutut. Saya geram, saya guna bahasa itulah kan. Bahasa kampungnya ni lah. Kalau saya cakap bahasa standard macam ni. Kalau dia kata gitu, bila mereka menuduh mengatakan Asy'ariyah Maturidiyah yang menggunakan hukum akal untuk mengenal Tuhan, kita akan persoal macam ni lah. Jika tidak menggunakan akal yang waras ini untuk menggunakan dia sebagai alat untuk mengenal Tuhan, maka akan kita gunakan apakah alat yang munasabah untuk membolehkan kita ada keupayaan untuk mengenal Tuhan semesta? Takkan kita menggunakan tempurung lutut yang ada di kaki kita. Itu bahasa baku lah. Saya orang kampung aja. Saya punya pakai kepala lutut. Senang gitu kan. Kalau tata bahasa orang indah-indah tu macam itulah bahasa dia. Kita tengok kalau Malaysia ni, kalau saya sini, bukan saya saja, saya rasa ramai orang akan tertarik dengan bahasa Habib Ali Zainal Abidin tu. Memang cantik bahasa dia. Saya dengar bahasa dia, lembutnya best saja dia. Selembut itu pun orang tak mau terima dia. Saya sungguh pelik. Kita dengar, selembut, sedapnya, lembutnya. Kalau saya orang tak terima, saya tak heran. Dia kata ustaz ni syadid, memang keras pun. Sikit-sikit sebut babi lah apa. Contoh babi, tak ada contoh lah. Gunalah bahasa sopan sikit, khinzir ke. Gini pig bukan babi tau. Pig belakang tu. Apa nak sebut ni? Ni pun kepala lutut, kepala otak. Benda yang sama, cuma cara pengolahan. Bagilah akhlak sikit. Minta maaf, saya memang akhlak yang tak elok. Saya orang kampung. Dia memang akhlak murni-murni semua. Tolong doalah untuk saya dapat akhlak yang sempurna. Tolonglah kan. Saya memang orang tak apa, perangai dah huduh.
cuba nak tukar sikit perangai yang huduh-huduh tu. Bila ada situasi yang mencabar itu, dia balik pada perangai lama balik. Dia tunjuk backhand dia, bunyi kampung balik lah. Tu yang bunyi kepala otak balik tu. Kalau tak itu nak tukar dah bahasa, pergi lembut tu tak boleh juga rupanya. Maafkanlah saya hak tu. Murni-murnikanlah bahasa saya. Kalau saya ajar yang tak elok tu lempar balik kat saya, ambil yang elok-elok je. Itu. Memang kita kena macam tu kan. Dasar kita muamalah pun macam tu kan. Kalau pergi kedai, memang orang kedai jual bukan semua elok-elok je. Kita pilih macam mana? Memang kedai tu jual barang halal betul, tapi ada juga yang timun pun ada yang bengkok, ada yang kecut. Yang ni macam apa Jadi buat apa? Pilih yang elok-elok saja. Saya memang ajar benda yang betul. Ada bahasa saya yang kasar tu, saya ambillah yang elok-elok. Jadi mereka ajar ke esok apa, sampaikan balik pada orang lain, gunakan yang elok-elok tu. Yang huduh tu saya tunjuk. Pasal apa? Nanti orang kata mereka pula tu pulang kat saya. Gunakan akal dan logik akal. Dia ada disiplin yang kena faham. Guna akal tu semestinya adalah logik akal. Cuma kena faham apakah dia hukum akal. Pasal ada orang kadang-kadang dia menggunakan logik, tapi ada benda yang tu salah dengan hukum akal. Yang ni yang banyak terperangkap dengan pahaman-pahaman sesat ni. Dia menggunakan logika spontan gitu. Pada dia logik. Contoh dia buat misal logik. Kalau misalnya Allah atas aras tu, Allah dia buat aras, terpulang pada dia lah untuk dia nak duduk di aras ke ataupun tak duduk di aras. Macam logik. Itu bukan logik, itu kepala otak kau. Itu mustahil. Itu bukan logik. Sikit saya ngaji dulu, saya teringat ada guru saya ajar logik ni apa ni? Logik. Logik. Pasal logik ni kadang-kadang ada benda bukan logik pun. Dia sebenarnya hukum adat, tapi dipaham logik. Yang tu yang saya kata, nak faham logik akal dan hukum akal ni, dia kena faham disiplin apa yang dipanggil hukum akal tu. Satu antara pembahasan ilmu tauhid, selalunya sebelum bicara ilmu tauhid, mereka ulama-ulama kita dia ajar kita pembahagian hukum akal dan macam mana untuk dikatakan hukum akal, hukum adat dan hukum syarak tu. Okey, tak saya buat misal, boleh faham tak? Logiknya, setiap benda bila kita makin asah, dia makin nipis. Betul? Setuju? Ada siapa bangkang? Setuju? Logiknya makin asah, makin nipis. Orang buat air batu campur misalnya. Contohlah kan. Jangan kau beli lah. Okay. Belilah, tak apa, saya tumpah makan. Apa saya buat? Kan dia mesti seng. Ataupun dululah kan kecil-kecil. Pusing tu pusing tu dah model dah. Ni dia ada sagat tu. Air tu ambil bubuh paku tu. Saya melalui zaman tu, hang tak tahu lah. Hang tak bisa tengok dah, hang sing. Tengok tu lagi moden. Ni dah green, siap. Ice blend. Dulu macam tu lah mesin. Dia ambil air batu dalam abuk kayu tu, basuh, letak atas sagat. Ada mangkuk tak ada. Wait, tunduk. Apa tu cerita ni? Logik asal kasut kita pakai kena tukar tak? Betul. Sebab haus tapak dia. Baik, sekarang saya nak ajak benda ni menyalahi logik yang duk faham tadi. Buka kasut, usah pakai apa? Apa jadi kat kaki? Makin pendek ke makin tebal? Apa tak luka? Cakap betul-betul mula-mula luka lah. Tapi apa kena jadi? Makin pendek ke kaki? Tak nipis. Makin tebal lah, kulit ke tebal. Tak logik. Bercanggah kasut tadi. Kasut makin nipis, kaki makin tebal. Tak logik. Siap lari. Tak logik. Betul kan? Logik tak logik? Logik tak logik? Logik lah. Mana logik pula? Makin asal, makin nipis. Itu kasut. Saya bukan tanya kasut, saya cerita logik. Tu kata yang tu bukan logik, itu hukum adat. Hukum adat. Saya nak tunjukkan logik ni ada orang tak faham, hukum akal.
Pada dia yang ni nampak berakal, yang ni nampak logik. Tu yang dia boleh menerima. Sampai dia menerima logika, pada dia menerima logik. Ini logik. Siapa logik? Allah Ta'ala, He create the arash, so pretend to Him lah whether He want to stay there or not. Macam, it's logic. Logik kepala logik lah. Bahasa kampung. Salah, tak betul. Itu bukan logik, itu mustahil. Kalau yang tu logik maksudnya, what about if he has a wife? Mesti yang selayaknya dengan dia lah. Memanglah kata mustahil. Logically, if he can make a arash that pretend to him to make it and to stay there or not, saya punya putih sikit lah, geram cakap putih sikit. So logically he can create a wife, munasabah dengan dia lah kan, the wife of God, surely not like our wife lah kan. So pretend, tapi dia kata dia tak ada isteri, tak ada anak. Memanglah tak ada isteri, tak ada anak, tapi logically can he create a wife for him? Logically kalau ikut dengan logically, he create the arash, he pretend to him to stay there or not. Logically he can create a wife what? Bunyi putih campur Melayu tu kan. He can create a wife what? Okay, boleh faham? He can make another God what? The second God. Logically he can make what? He can make it. Dia cerita logik. Is it logic? No. Tu kepala logik kau tu. Mustahil. Yang tu yang kata ada cara berfikir ni mesti terarah dengan apa ulama kita dah bagi rumusan tu. Satu bila ulama kita dia tak mau pakai. Dia nak pakai kononnya yang ni logik. Dia cakap wah begitu meyakinkan, puas hati, terbaik punya penjelasan. Padahal kita dengar masuk parit, masuk gaung. Yang tu lah. Jadi setuju, tak semua logik boleh dipercayai betul? Ya. Tapi ada benda kita jawab. Jadi yang tu bukan logik tu. Yang tu hukum adat. Hukum adat. Telur, benda mati, ngeram boleh jadi ayam. Betul? Boleh, betul? Memang untuk tengok macam tu kan. Boleh telur, tak payah mengeram, jadi ayam, boleh tak? Logik? Itu logik ke tu? Is it possible? Tak guna logik. Is it possible or not? Impossible. Impossible, absolutely possible ataupun it is possible? Absolutely impossible. Betul ke? Tak mengeram. Yang tu yang nak kena faham hukum adat dengan hukum akal. Kalau hukum adat, berdasarkan hukum adat, it is impossible untuk boleh jadi anak ayam tanpa melalui masa dan sabab. Tapi kalau nisbah dengan Allah Ta'ala, is it possible? Nisbah Allah Ta'ala pun tak possible. Menetahkan telur. Boleh Kenapa pula? Kenapa pula yang ini possible? Ke arash tak boleh, duduk di arash itu mustahil, ada isteri mustahil. Ada pelajaran ni nanti. Jadi antara kata hukum akal dan logik akal. Bahasa dia, logik-logik tu pun saya tak dalami bahasa logik tu. Macam tu sekali lalu saya sebut logik. Mesti kena faham disiplin apa dia kata hukum akal, disiplin ulama kita aja apa dia akal, hukum akal, apa dia hukum adat. Apa dia hukum akal, apa dia hukum adat. Ada pelajaran ni rasanya ke depan semua. Kebanyakan logik yang disebut selalunya hukum adat. Banyak benda yang disebut tak masuk akal lah, tak masuk akal lah, tak masuk akal lah. Sebenarnya bukan akal pun. Yang tu adalah sebenarnya bukan tak masuk akal, tak masuk adat. Dia faham logik tu akal. Ya, dia faham logik tu akal. Sedangkan logik tu adalah hukum adat sebenarnya. Contohnya saya sebut, tak logik lah tongkat jadi ular. Itu logik ke akal? Adat. Betul terima tak terima? Tongkat boleh jadi ular. Di mana logiknya? Itu logik. Jadi logik ni sebenarnya bukan hukum akal. Logik ni adalah Adat. hukum adat. Menggunakan hukum adat untuk menghukumkan berakidah adalah salah.
Logically tu yang guna logik biasanya dipakai duk tengok istimal lah, selalu duk tengok apa, memang logically ni biasanya hukum adat. Sida semua. Logically kalau jadi accident ni, logically mesti he drive Too fast. over speed, over limit lah. Dan boleh jadi macam ni. Tombol tu, trailer dengan kancil, trailer gemuk, kancil steady. Tak masuk akal. Tak masuk akal. No. Bukan tak masuk akal, tak masuk adat. Pada adatnya Kancil. tak mana, patutnya macam ni. Tapi lu tengok macam tu. Boleh tak? Faham kan? Lembu beranak keluar kancil. Benda yang tak pernah berlaku kita akan kata mustahil. Tapi bukan mustahil akal, mustahil adat. Nisbah nak jadi boleh. Itu ada disiplin. Bab tu pun nak kemahiran dia panjang sebenarnya. Satu, bila tak faham ni nak sebut macam mana? Pasal tanya, kalau atas tanya soalan apa beza antara hukum akal dan logik akal, kena faham akal tu dulu. Pasal bila logik akal, dia sebenarnya logik akal tu bukan hukum akal. Kalau faham tu, kita punya perbincangan tu, logik akal bukan hukum akal. Logik akal adalah hukum adat sebenarnya. Logik akal. Logik akal adalah hukum adat. Akal memang hukum akal betul. Tahu tak? Makan banyak kenyang? Makan banyak tak kenyang kalau macam mana? Tak logik. So sepuyuk besar tu boleh makan, tak kenyang lagi, dia kata lapar. Tak logik, tak logik. Impossible. Logik ni impossible, bahasa Inggeris pun kan. Jadi hukum adat tu sebenarnya. Dia duduk dalam penjara, dia kurung sebulan, tak pergi makan, tak pergi minum. Logically matilah. Buka, duk zikir. La ilaha illallah. Are you a man of angels? Pasal apa? Kan dah rasa satu. Logically mati. Tapi tak mati. Tak logik. I see with my own eyes. Tu nak menunjukkan dia boleh menyalahi. Jadi hukum akal yang mana? Hukum akal sesuatu yang tak mungkin akan, bila disebutkan sesuatu dia berlaku sebalik. Itulah disiplin kalau sebut sekali lalu. Tu hukum akal. Kalau logik akal, logiknya begini, tapi dia boleh laku sebalik. Asah makin nipis, betul? Itu hukum adat, betul tak? Logically, tapi yang ni unlogic, but it's true. It's there, it's happened. Boleh faham saya jawab apa kan? Dan turut sekali lalu hukum akal dan logik akal. Jadi logik akal ni hukum adat. Satu, banyak yang kita tengok kat luar tu yang pahaman sesat-sesat ni, kenapa orang boleh ikut? Sikit tu pasal apa? Dia menggunakan logik adat tu. Jadi ada metodologi berfikir tu yang berjaya dipermainkan, lepas tu dapat diterima kemunasabahan dia. Yang tu yang kena ada mi'yar syar'i, ukuran syarak, kayu ukur syarak. Nak mengukur yang ni tepat tak tepat dengan syarak, ni patuh syarak tak patuh syarak. Pasal ada yang main logically, dia logically hukum adat, dia bukan hukum akal yang absolutely hukum akal. Itulah sekali lalu. Banyak umur insya-Allah jumpa tempat ni. Cuma ada tak ada saya tak ingat. Lalu saya tak ingat satu-satu kitab ni apa benda duduk dalam. Jadi nak sebut, kalau katalah dia tak bersifat wahdaniah, maka jikalau dia tak bersifat wahdaniah, maka tidak adalah diperoleh akan sekalian alam ini. Itu yang laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Tengoklah surah mana itu. Surah mana, ayat mana. Kerana telah tetaplah ia lemah keduanya. Pasal bila ada dua Tuhan, lemah kedua-duanya. Bukan saja lemah, tapi mustahil. Impossible, bukan impossible hukum adat, tapi impossible hukum akal. Jadi impossible hukum akal macam mana? Absolutely, surely tak akan berlaku di sebalik. Sekali lagi kalau kita sebut gini, mustahilkah bulan jatuh ke riba?
Bulan jatuh ke riba. Bulan betul lah, moon tu lah. Jangan gambar bulan jatuh. Replika bulan jatuh, masalah tu. Boleh ke jutaan jatuh ke riba? Macam pungguk rindukan bulan. Pergi kita ambil yang senang apa? Kau buat, kau tunggulah dia sampai kucing bertanduk. Itu peribahasa Melayu lah. Apa? Mengkaitkan sesuatu, mengharapkan sesuatu yang mustahil. Kucing bertanduk. Soal, bolehkah kucing bertanduk? Hukum akal kata is mungkin, is possible. But adat mustahil. Pada adat, tu ada mustahil pada adat, ada harus pada akal. Harus pada akal, apa beza adat dengan akal? Kalau mustahil adat, dia mungkin berlaku di sebalik. Kalau mustahil pada akal, dia tak bakal berlaku di sebalik apa hukum yang disebut. Tentu beza sekali lalu lah. Tu saya tak nak sebut tak pasal rasa macam kalat tinggalkan gitu saja. Ada orang kata nanti susah sangat ke? Nak kata susah sangat tak, tapi dia perlu ada pengalaman yang lama, ada lama punya experiential learning, then only kita boleh separate kan. Ini hukum akal, ini hukum adat. Hukum adat kita tak pandai. Setiap makhluk mengisi ruang. Ada makhluk tak isi ruang. Allah isi ruang. Subhanallah. Satu ada benda yang kadang bila ada akal kita tak mampu fikir macam mana? Pakai je perkataan yang ulama dah bagi disiplin. Tapi ulama nak dirujuk mesti ulama ahli sunnah wal jamaah lah. Kalau yang pada dia kata ulama, pada dia, padahal itu pendapat terpinggir. Di kalangan ulama-ulama kita, bukan pendapat Sawadul Azam, pendapat jumhur ulama-ulama dalam akidah ni, dia pakai pendapat terpinggir tu. Masalah pergi ambil pendapat terpinggir tu apa? Nasi lemak tak nak pula pergi beli nasi lemak yang orang jual terpinggir di pinggiran hutan tu. Kenapa pergi ambil yang mana yang ramai orang pergi beli? Boleh faham kan? Kenapa pendapat-pendapat akidah ni pergi ambil pendapat terpinggir ni? Tak nak ambil pendapat yang majoriti yang disebut oleh ulama kita yang muktabar. Dia memang ada orang yang suka pendapat terpinggir. Nanti kita panggil dia apa? Golongan pendapat terpinggir. Empat mazhab. Dia tak kata dia ikut pendapat terpinggir. Dia kata dia ikut akidah pendapat empat-empat ni. Sebab dia kata ada berlayan. Kitab ni kan. Kalau dia kata pun dia hanya ikut pendapat dia apa? Tak pakai pendapat imam mazhab. Dia tak adalah, dia tak mengaku lah dia kata ikut pendapat terpinggir. Dia kata dia ikut empat mazhab. Itu empat mazhab pun dia keluar tu macam apa yang dia sangka dia lah kan. Bukan yang betul. Dia ada disiplin kan. Dia ada disiplin. Tengok dia orang memang tak ada disiplin macam tu lah. Kalau saya macam tu lah. Dia akan jadi muzabzib. Muzabzib apa? Satu ketika duduk sini, satu ketika duduk sini. Satu ketika duduk sini, ketika duduk sini. Dia tak ada condition. Bab cerita atas arah tu sudahlah kan. Cuba tengok kronologi peristiwa. Apa? Kronologi akidah pahaman-pahaman salah mengikut golongan mereka ni. Satu ketika dia kata di langit, satu masa ketika dulu Allah di langit, lepas tu version lain pula Allah sebelum tu Allah di atas, lepas tu satu version pula Allah di langit, kena hojah sikit Allah di aras, lepas tu lepas aras pula Allah bukan di arah tu, Allah ni arah duduk di tu, bukan Allah ni atas arah, ni arah atas pada atas ni. Oh, itu version baru lah, itu terbaru tu. Itu ada Maulana tu sebut tu, orang lain saya tak bisa dengar. Lepas tu ada pula dah kita kata mustahil bertempat apa, ada pula version baru kata dia Allah Taala duduk di arah ni bukan bertempat. Allah duduk di arah lah, bukan berarti dia duduk di arah dia bertempat. Dia jadi isteri macam saya sebut tadi. Dia duduk di arah tapi bukan duduk di arah tu bertempat. Dan bukan duduk di arah tu menunjukkan dia berhajat. Dia buat kias pula, logika akal dia macam Allah Taala buat malaikat. Allah bukan
berhajat pada malaikat. Untuk dia dah twin spin tu. Memang Allah Ta'ala tak hajat malaikat, Allah Ta'ala tak hajat di aras. Tapi Allah duduk di aras. Itu masalah kita. Tapi di spin, gimana? Allah Ta'ala buat malaikat. Bukan Allah Ta'ala hajat ada malaikat. Memanglah Allah memang bukan hajat pada malaikat. Malaikat tu sendiri kalau buat kerja pun, bukan malaikat tu buat kerja hakikinya. Allah yang buat. Tapi kalau buat di arah, duduk di arah, itu lain dengan buat malaikat dengan buat arah. Buat arah, buat malaikat sama. Tapi buat arah, duduk di arah lain. Konteks lain. Dia nak samakan duduk di arah tu macam buat malaikat lain. Tu nampak tu, spin tu. Balik version tadi. Macam apa? Allah duduk di arah tapi Allah bukan berhajat di arah. Katok lagi. Allah duduk di arah tapi dia arah ni, dia arah tempat, nak kata arah tak bertempat, kacau dia terpaksa mengaku tempat. Dia tempat tapi makanul adami, tempat yang tak ada, Tempat yang tak bertempat. tempat yang tak ada, bukan tempat yang tak ada, dia tempat yang adami. Lepas ni tak tahu version apa pula nak keluar. Jadi maksudnya dia tak ada condition. Kita macam mana? Mustahil. Subhanallah. Lama lah ulama kita ajar macam tu. Akidah takkan baru jumpa hadis, baru jumpa Quran, baru nak jumpa, baru nak tehih-hegih intiqad. Esok dia ambil, kita pakai pening yang akidah ni, kita ambil ayat Quran ni lah, innallaha mana, Allah bersama dengan kita. Senang itu. Kami sekarang dah tukar lah kaedah kami tak atas pula, innallaha ma'ana. Ini lebih mendamaikan hati. Apa tukar pula? Masing-masing ada hujah dan dalil. Kami ada hujah dan dalil kami. Tak tahulah ke depan apa dia orang ni. Yang tu masalah dia. Masalah dia. Dia tak ada condition. Kerana, jadi mustahil ada dua pasal apa? Kerana Tuhan dua itu ada kalanya muafakat keduanya atau bersalahan keduanya. Sebutlah tu. Maka muafakat keduanya itu menjadikan itu nescaya tetaplah menunjukkan lemahnya sahaja. Kalau ada muafakat terpaksa pakat nak jadi memang lemah. Tak, confirm. Okey. Nescaya tiadalah jadi alam ni. Baik, maka lemah yang seorang itu nescaya adalah lemah yang seorang lagi itu. Pasal kita andaikan dua Tuhan ni, dua Tuhan. Bukan Tuhan first level, second level, bukan. Bila ada dua lemah, dua-dua tu bukan Tuhan. Tuhan sebenar, Tuhan ilahun wahid. Lagi pula, kerana ia sepertinya. Jadi kita kata Tuhan kedua yang boleh buat ni, sedangkan pertama tak boleh buat, yang kedua boleh buat. Andaikan di atas kita andaikan dua-duanya Tuhan, dua-duanya sama level, maka yang pertama tu lemah, yang kedua berhukum lemah juga. Samalah keduanya itu. Maka tiap-tiap yang lemah itu tiada boleh menjadikan satu jua pun. Maka bukanlah ia Tuhan, kerana tiada kuasa mengadakan sesuatu dan tiada kuasa menidakkan suatu, meniadakan sesuatu atau mengadakan yang seorang itu. Atau satu lagi kepada kalian, mengadakan seorang itu akan yang sudah ada, diadakan oleh seorang yang lain. Yang ini dah ada, diadakan sekali lagi. Ni mu'asirai ni ala asarin wahid tadi. Nescaya tetaplah mengadakan yang sudah ada. Istilahnya tahsilul hasil dia juga kan. Tahsilul hasil apa? Dah ada, bagi ada lagi. Atau istilah lain dipanggil tahsilul hasil. Maka tiadalah faedahnya. Apa faedahnya? Dah buat satu, lepas tu tindih pula atas kejadian yang pertama tu oleh Tuhan yang kedua. Kalau buat garisan, buat satu, lepas tu tindih sekali lagi, ada juga faedahnya untuk menerangkan lagi garisan tu. Tapi Tuhan, atas Tuhan buat dah satu. Bila Tuhan buat, mesti makhluk disempurna tak? Lepas tu Tuhan kedua pula buat sekali lagi di atas perbuatan Tuhan pertama. Merepet, mustahil demikian itu. Bahkan atas nama tahsilul hasil, atas namanya mustahil mu'assiraini ala asarin wahid. Maka tiadalah faedahnya mengadakan apa yang dah ada. Saya ngaji dulu tu guru buat misal, kalau tak faham apa faedahnya mengadakan benda dah ada, kita dah ada dah tengah hari, makanan orang bagi, lepas tu pergi masak nasi lagi.
Dia kata boleh jugalah buat malam. Itu maksudnya masih ada faedah lagi. Ini capak parit aja. Cuma yang ni atas munasabah untuk berfikir je lah kan. Tapi kita cerita buat ketuhanan ni bukan masalah masak nasi. Masak nasi ni dah ada makanan, masak nasi lagi, boleh buat nasi goreng malam. Boleh je. Tak ada pun perangat itu, esok buat goreng nasi goreng esok pagi. Apa cerita? Itu dalam konteks kita. Tapi cerita buat Tuhan ni, ini cerita buat Tuhan lah, bukan cerita main-main lah. Bukan boleh ada silap perkiraan lah buat Tuhan ni. Itu yang boleh silap lah. Satu start di langit, mula-mula start di atas, lepas tu start di aras, lepas tu atas aras, lepas tu ada atas aras tapi tak bertempat, lepas tu tempat pula tapi tempat makan Adami. Benda ni Kalau adalah kalangan dia orang tu sudi menghuraikan kenapa berlakunya banyak version tu, silakan, kami nak dengar. Itu aja. I want to hear the explanation. Surely the explanation must yang satisfied. Yang memuaskan hati. Make us satisfied to hear it. Geram cakap putih ni apa? Kita pergi sekali belajar bahasa Inggeris, jumpa puak-puak yang Islam yang bahasa Inggeris ni, kita belajar Inggeris dengan dia, balik kita cakap bahasa Inggeris pula. Boleh je kan? Buat bahasa Melayu dulu lah, senang. Bukan tak boleh, boleh je. Nak sebut nak, sebut daya kan? Boleh. Saya pernah dulu masa duduk Ganjar dulu, ada orang bagi suggestion kat saya, dia bawa balik order Australia. Memang dia belajar di Australia, tu dia buat kerja sikit kat Australia. Tu dia balik ni, masa tu saya Ganjar kat Masjid Ubudiah. Saya punya bahasa Inggeris macam ni lah, cuma ada hari naik angin saya cakap bahasa Inggeris banyak sikit. Masa Ganjar Ubudiah tu, Ubudiahan banyak ada cikgu-cikgu pencin, pegawai kerajaan apa. Yang tu tempat yang saya banyak juga lah berbahasa Inggeris tu. Boleh order tu lah kan. Saya cakap bahasa Inggeris tu, kata dia, lepas-lepas kuliah tu, dia main jumpa salam lepas isyak tu. Kata dia, Ustaz, I like your English, kata dia. Kata dia, you should go to Australia, kata dia. Should learn more English, but actually English macam ni pun you should pergi Australia. They need people like you, kata dia. Oi. You should go to Australia. Aku kat Malaysia ni pun tak habis cerita, lenggong ni pun pening. Bopi gitulah kan. Tambah nak jadi orang lenggong ni. Ni baru orang kata ambil cuaca gitulah kan. Beri keutamaan di sinilah dulu. Tapi kalau kata macam tahap orang sini tak mau terima, macam Rasulullah nak dibunuhnya duduk di Mekah, macam mana? Ada munasabah je itulah, kita duduk Australia pula esok. Ayat aja, bila nak duduk tak ada lah. Jangan balik kau pakai topi koboi tu tak. Balik topi koboi pegang bumerang tu. Udah, tu kita lawak sikit penyambi. Lagi stres sangat Krai je penyambi. Saya ngaji dulu gitulah. Bila ngaji reli panjang ni ada je lawak. Tapi lawak pun bukan lawak biasa-biasa tau. Lawak ni tu kena. Dia ajar prinsip apa? Ajar prinsip ada harapan, doa. Lepas tu maksudnya nak menunjukkan ada orang, keinginan orang, nak menunjukkan apa? Kita punya wawasan tak habis lagi. Ada banyak kerja tanggungjawab lagi. Ni kat Malaysia lah, macam mana? Kat luar sedang menanti. Ada orang yang nak cari tapi tak jumpa. Ada orang kita jumpa dia tak nak. Macam tu lah. Dalam masa berlawak-berlawak tu, dia mengajar prinsip tu. Tu tutup guru tu dia berlawak ada makna. Baik. Jadi di atas kata dah ada pergi buat pula macam mana? Yang ni tak ada faedah, maka bukanlah ia Tuhan yang kedua itu. Yang kedua ni bukan Tuhan. Maka jikalau persalahan, baik. Yang tu kalau muafakat. Dia ringkas saja ni. Kalau ikut sini. Dia cakap cerita cakap tu je. Jikalau persalahan keduanya, kalau persalahan kelahi, awal lagi dah. Kita reject dah, yang ni bukan Tuhan lah weh. Persalahan keduanya menjadikan alam ini nescaya ada kalanya boleh berlaku kehendak keduanya dan kuasa keduanya. Pasal bila berlawan boleh kita andaikan
Dua-dua tu dua-dua. Yang ni bagi jadi pun boleh, bagi tiada pun boleh. Tapi bila yang ni bagi ada, yang ni bagi tiada. 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 Mana dalam? Nak tunjuk tu lah. Ni kita punya cara berfikir. Maka jikalau boleh berlaku kehendak keduanya, saya boleh berhimpun dua yang berlawanan. Kalau andai kata dua-dua tu boleh berlaku berlawanan, dan dua-dua tu jadi, sedangkan dunia ni ada. Sedangkan kalau tengok berlawanan, dua-dua pakar, dua-dua boleh melaksanakan hasrat masing-masing. Yang ni nak bagi ada, yang ni bagi tak ada. Sepatutnya tak ada. Tapi duk tengok ada. Takkanlah dua Tuhan, mestilah satu. Iaitu seperti gerak berhimpun dengan diam pada jirim yang satu, kerana seorang itu mengadakan gerak dan yang seorang lagi itu mengadakan diam. Boleh berlaku kehendak kedua-duanya. Mana boleh. Dan kuasa keduanya atau yang seorang itu meniadakan gerak, yang seorang itu meniadakan pada jirim yang bangsa yang satu itu. Nescaya nafilah kedua-duanya pada jirim yang satu itu. Maka iaitulah mustahil boleh berhimpun gerak diam itu, dan boleh pula nafi keduanya, nafi dua-dua pun mustahil juga pada jirim yang satu itu. Makanya telah wajib wahdaniyah bagi Allah Ta'ala itu. Yang ni kita cerita apa? Cerita zat. Semua tu hurai zat. Zat yang muafakat, zat yang berkelahi. Kalau sifat pula, mana mungkin akan ada sifat yang berkelahi, mana mungkin ada perbuatan yang berkelahi, mana ada milik yang berkelahi, takkan ada. Begitu juga mana mungkin ada berbilang-bilang zat, sifat, dan zat ni bicara yang sifat ni istilahnya muafakat, mutabik dengan Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Tak, bahkan kena letak makhluk, kedudukan makhluk, Allah tempat Allah, yang Allah ni dia punya nisbah zat, sifat, perbuatan dan milik adalah zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, milik Tuhan, milik sebagai Tuhan. Makhluk mesti zat makhluk, mesti sifat makhluk, perbuatan makhluk, milik makhluk. Macam mana dia punya differences tu, nanti lah, sekali lalu sebut dah kan. Cuma perincian satu-satu sampai depan dia kita jumpa, InsyaAllah. Yang kita dah lalu wujud dah cerita bab zat. Apa dia? Zat Allah, zat makhluk. Wujud satu. Macam mana wujud satu? Wujud zati, yang hakiki wujud, wajibul wujud, kidam wujud, baqa wujud, one and only Allah aja. Makhluk tak wujud, ni wujud diwujudkan. Untuk mungkinul wujud, jaizul wujud, wujud yang hadis, wujud yang fana, wujud yang berhajat kepada Allah Ta'ala. Allah wujud yang berdiri sendiri, tak hajat kepada sesuatu. Boleh faham? Disiplin tu, nak faham tauhid tu, ilmunya mesti ambil. Istilah kena telan juga sikit. Maka itulah kenyataan wajib bagi zat Allah Ta'ala yang bersifat nafsiyah dan yang bersifat salbiah. Jadi sifat salbiah ni nak buat apa? Nak menghuraikan zat dari sudut menafi apa tak sepatutnya dinisbah pada zat dengan sempadan dengan kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wahdaniyah. Itu dia punya apa? Skop. Orang nak bagi jaga, jangan silap dalam skop ini. Pula tu faham mak ni, insya-Allah terpelihara walaupun tak belajar Asmaul Husna 99. Pasal dia bagi kita sepadan siap dah. Satu, belajar hak ni dengan sempurna macam mana? Boleh tepih. Apa dia? Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah, Jahmiyah, Mujassimah, Musyabbihah, Wahabi, Syiah, dalam bab ketuhanan semua tolak. Siapa? Dah ada protection. Apa dia? Kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi wadaniyah. Jaga dah tu. Nafsiyah, menolak pahaman-pahaman dia orang sebut apa? Buat kaki makrifat ni. Atau istilah batiniyah apa macam tu lah bahasa dia. Kaki makrifat ni. Yang faham wahdatul wujud version dia orang. Tiada melihat dia melainkan dia melihat dia. Tapi tauhid yang asas ni tak faham pun macam mana nak faham makhluk dengan Allah Ta'ala.
Dia terus nak pergi memahamkan hakikat, sedangkan nak ambil isi, sedangkan kulit tak mau. Pengajian kita biasa-biasa kalau macam ni kita ini pengajian low level. We want the more level, the highest level, the top level. Takut the top level tinggi sangat kau jatuh dia berdebuk mampus weh. Yang ni yang saya ngaji ingat tak Allah Roh Pati dah sebut ni. Kita tak duduk alam bawah, tiba-tiba naik atas. Jatuh tu mampu terus kata. Dia selalu sebut sesak alam batin payah nak kelik. Payah nak tubik. Sesak alam batin payah nak kelik, payah nak tubik. Payah, saya silap tak boleh nak tubik langsung. Sesak dalam tu. Pula tu tak ada siapa nak tunjuk kita. Sesak alam zahir mudah, jumpa tepi jalan. Nak pergi pondok Bangga Batu mana? Bangga Batu kami pun tak tahu pondok. Dapat satu maklumat apa dia? Orang sini pun tak kenal pondok sini rupanya. Suku lah tu. Pondok Bangga Batu, pondok ni yang belayang tu ya. Pondok durian. Sini tak ada tu durian. Sawit banyak dah. Tu ya. Tak apa tanya. Sesat jalan zahir boleh lagi rujuk, boleh pergi tanya. Alam batin nak rujuk tak apa. Duk rasa wali, duk rasa duk alam baras, duk rasa alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Hebat. Ni aku dah duduk alam jabarut ni. Duduk alam malakut dah, boleh interaksi dengan jin, boleh panggil, boleh lepak-lepak dengan jin. Malam tadi aku duduk di alam lahut, kata, alam lahut. Duduk lepak-lepak dengan jin, dan jin tu boleh masuk dalam aku boleh nampak korin. Aku sekarang budak alam musyahadah lah. Ni aku nampak ni korin seorang-seorang ni kena gemuk kurus ni, nampak ni. Nak bercakap dengan korin boleh, saya boleh panggil korin masuk bercakap dengan tuan badan. Nak Pak Rifat sungguh. Ada jumpa geng-geng tu. Dia main kat saya, dia kata saya nak panggil korin ustaz bercakap dengan ustaz. Tadi dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam saya adalah korin ustaz. Sudah tukar suara tu, sedih ya. Saya memerlukan pertolongan daripada ustaz. Islamkanlah saya. Kau tak Islam lagi ke selama ni? Orang macam tu saya jumpa, saya main-main je. Dia serius itu je ni. Lagi dia buat izinkan saya keluar dulu daripada jasad hamba ini. Keluar. Saya kata dia, ada iblis datang. Iblis datang. Iblis pula berbicara dengan kita. Iblis ni nak bercakap dengan ustaz. Assalamualaikum. Iblis bagi salam. Kita dengar gelak dalam perut dia. Dia kata wallahi apa yang saya cakap ini adalah benar, bukan dusta. Saya tidak boleh menipu. Macam mana tu? Bila saya bersumpah, saya tidak boleh membuat kenyataan menipu sama sekali. Power cakap. Dia tak boleh bucak dah. Ayat tu dia sebut macam tu kan, dia tak boleh mengucap. Bucak tak boleh. Dia kata dia boleh cerita apa tapi kalau suruh mengucap, maaf, saya tidak boleh melafazkan lafaz berlaku tu. Saya tak boleh melafazkan. Dia nak cerita dia majbur tu masa. Tak kucing. Bukan nak masuk. Kalau ikut nak masuk, tapi dia saya Jabariyah punya. Nampak clean. Iblis pun bukan macam tu lah. Iblis pun tengok gelak, kau lebih iblis daripada iblis lagi. Dia kata dia tak boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah, tapi bila dia sebut itulah dia macam dia terpaksa lah. Dia maksudnya dia sebenarnya dia tak nak pun jadi iblis. Dia nak keluar daripada konteks jadi iblis, tak ada beriman tu, tapi macam seolah-olah dia ni dah ketentuan ilahi kata dia jadi iblis. Betul. Ni iblis Jabariyah ni. Kita dengar lawak yang macam-macam. Tapi sesat alam macam tu. Sesat dia sampai macam tu. Selalunya orang macam ni, jenis-jenis nak bersahabat. Dia kalau dia mengaji pun dia berzikir apa, tujuan dia apa? Tujuan dia nak dapat sahabat tu. Tak pun nak jadi tok bomo. Tujuan dia tu. Tujuan dia memang nak pergi duduk, nak pergi alam sana. Tujuan dia ada maksud tu. Dia ada hidden agenda. Ada hidden agenda.
Na'udzubillah. Jadi maka itulah yang telah kita bicara ni, baru selesai bab wadaniyah ni. Kenyataan wajib bagi zat Allah Ta'ala bersifat nafsiyah dan bersifat salbiyah itu dengan dalil akal dan dalil nakal dan akal seperti yang telah tersebut bicaranya itu. Kemudian daripada sudah diketahui akan wajib bagi zat Allah Ta'ala itu bersifat nafsiyah dan bersifat salbiyah, dan dia kalau ikut dia jadi protect shield yang tukuk bahasanya untuk jaga kepahaman kita dalam bab ketuhanan, dalam bab konteks zat ni, maka wajib pula ketahui akan wajib lagi nyata Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan segala sifat ma'ani yang 7. Yang pertamanya kudrat. Itu tak? Artinya kuasa. InsyaAllah kita masuk situ nanti. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana pula nak berhadapan dengan mereka yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi dalam masa 6 hari, sedangkan sifat kun fayakun menjadikan sekejap mata boleh saja. Dia kena faham pengiktirafan yang mesti diiktiraf kepada sifat kuasa, dan kena faham bagaimana Allah Ta'ala dia melaksanakan kuasa dia. Dua. Memang kita wajib mengaku kuasa Allah Ta'ala ni, kita memang istilah dah bahasa kun fayakun cukup, tak sebut ayat Quran pun dah jadi istilah kita dah. Masyhur pula tu ayat Quran tu pun muncullah ulama kita suruh baca Yasin malam Jumaat. Kalau tak pandai kita baca kun fayakun tu saja nak menunjukkan kata besar dasar ulama dulu. Kalau tak kita tak kenal kun fayakun, sabik baca Yasin tu je, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mamak rempik boleh baca tu. Iya, dengar. Orang tua-tua kita yang tak pandai baca Quran, betul huruf pun dia boleh baca Quran tu. Baik, yang tu nisbah kita punya keyakinan sifat kuasa Allah Ta'ala macam tu. Dengan mana kehendak dia nak bagi jadi, siap. Tapi Allah Ta'ala sunnah dia tak bagi jadi dengan kun fayakun. Bahkan masyhur saya duk ngaji tu sebut, memang bahasa ulama pun kata dia, tidak ada perkara Allah Ta'ala bagi jadi ini semua dengan kun fayakun, bahkan semuanya bersabab. Kalau ada dengan nama kun fayakun ni benda-benda yang mencari adat, yang tu yang nama mukjizat, yang tu je atas nama kun fayakun. Mukjizat, karamat, ihana, irhas, mauna, apa lagi tu, yang benda-benda yang mencari adat tu, yang istidraj, yang tu ialah antara yang Allah Ta'ala buat tak mengikut peraturan sabab musabab, keluar ada peraturan proses sabab musabab, mengikut sistem yang Allah Ta'ala buat, sunnah dia. Itu istilah sunnatullah. Istilah sunnah Allah Ta'ala ni kan dia buat Nabi Adam, kalau ikut boleh je kun fayakun lah. Tapi macam mana? Ambil tanah pun asal min tinil lazib. Lepas tu ambil tanah daripada tanah lumpur ni yang basah, ambil lepas tu jadi min tin, jadi tanah. Asalnya tinil lazib, tanah lumpur. Lepas tu ambil dia, asingkan dia daripada air. Malaikat Israel yang dia ambil tu kisah macam tu kan, dalam kisah kejadian Nabi Adam. Lepas tu daripada tinil lazib jadi tin, jadi tanah liat. Tanah liat tu lepas tu tin jadi min salsalin min hama'im masnun. Min salsal, salsal tu tinil lazib, salsalin hama'im masnun. Lepas tu tinil daripada tin, lepas tu dah bentukkan rupa Nabi Adam, keraskan tanah liat tu kal fakhar, macam rupa tembikar. Lepas tu baru nafas tu fi min ruhi, tiupkan ruh. Proses kali lalu sebut itulah. Kita ambil ayat Quran, surah ni proses kejadian Nabi Adam. Kalau ikut boleh je kun fayakun, tapi dia tak buat itu. Jadikan satu. Jadi nak kena faham, ada kuasa Allah Ta'ala yang kena iktiraf. Dia boleh buat sekehendak dia, semutlaknya, tanpa melalui proses, masa dan sabab. Tak perlu masa, proses dan sabab, tak perlu apa-apa pun. Itu memang keupayaan Allah Ta'ala. Wajib itikad kun fayakun. Adapun yang duk berlaku ni macam mana? Sunnah dia kena laksanakan sabab musabab, dan itulah ditaklif kat kita.
Yang tu yang kita kena belajar nanti. Apa dia taklif buat kita? Pasal kalau kun fayakun tak payah hantar Nabi Rasul, tak apa. Macam mana? Beriman. 500 orang beriman. Yang tu je. Yang tu je saya lah. Subhanallah pada Allah Ta'ala gitu. Tapi maksud macam tu apa? Semudah itu. Kalau saya selalu saya sebut orang putih sikit, like a piece of cake. Just flick your fingers to get the answers. Oh, macam gitulah kan. Oh. Kacang ni bukan maksudnya makan kacang. Mudah sungguh. Sekelip mata. Bahasa sekelip mata, kacang, mudah petik jari, apa seumpama tu. Itu menunjukkan satu kisah bahasa, menunjukkan terlalu mudah. Kun fayakun pun bahasa untuk menunjukkan mudah. Tapi Allah Ta'ala peraturan dia tak buat gitu. Sunnah tu ada. Sunnatullah yang fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dia tak ubah. Yang ni proses dia bagi jadi. Yang kita nak pandai kena mengaji tak? Kena mengaji tak? Dia boleh tak bagi kita tak payah mengaji jadi pandai, boleh tak? Tapi bukan tu perbuatan dia. Dok mengaji pun bodoh lagi. Apa faham? Mengharapkan pandai tanpa mengaji macam mengharapkan kapal berlayar di daratan. Itu kata ulama kita lah. Dia mengharap macam lulus cemerlang straight A SPM tapi tak pernah menghadapi menghadiri kelas sesi pembelajaran. 5 tahun tak nak pergi sekolah, ambil paksa je. Macam boleh je kalau Allah Ta'ala nak bagi jadi kun fayakun. Try lah. Tak pernah lalu proses menghafal Quran. Pegang Quran satu, pegang je. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tawajuh kuat. Puk 30 juzuk dalam dada. Kun fayakun. Macam mana? Innama amruhu li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Macam tu. Subhanallah. Allah Ta'ala tak bagi jadi begitu. Tapi ada tak yang kejadian yang kun fayakun ni? Ada. Bila ada itulah yang itulah dipanggil mukjizat. Yang tu jadi siti ayyam semua tu bukan menunjukkan Allah berhajat pada sabak, masa, proses. Tak. Yang tu sebenarnya, yang tu yang kita kena belajar tauhid apa? Semua proses tu supaya kita mengenal makhluk tak boleh proses by itself. Allah Ta'ala yang menjadikan semua proses ni sabab musabab, dan cantiknya sabab Allah Ta'ala buat seolah-olah sabab tu by itself make ada cause and effect tu. Jadi seolah-olah makhluk ni ada effector. Itulah fitnah kita, itulah ujian kat kita supaya ngaji tauhid balik kepada mengenal siapa creator. Jangan terefekkan kepada effector tu kepada makhluk by themselves, itself. Pasal apa? Mana boleh makhluk sendiri dengan zat dia boleh buat sesuatu. Pasti Allah lah buat sesuatu. Ini yang belajar, tengok makhluk, ingat makhluk, tengok makhluk, ingat Allah. Tengok makhluk, ingat Allah. Besar sekali ingat kita. Tengok aku, Allah jadi aku. Tengok makanan, Allah jadikan makanan. Tengok mati, Allah lagi jadi materi. Tengok makhluk, ingat Allah. Tengok makhluk, ingat Allah. Itu formula untuk guru kita lah. Itu sekali lalu. Jadi nisbah dia punya kuasa tu iktiraf. Sunnah dia buat dengan asbab. Antaranya buat langit bumi fi sittati ayyam. Lain. Ya. Zat sifat. Sama, dia akan jadi kam. Cuma yang tu selalunya tak dibahas dalam kitab atas nama kamiyat dari sudut mutasil dan munfasil. Tapi kalau ikut ada kam mutasil dan munfasil. Allah Ta'ala milik dia sempurna. Memang tak ada mana ada milik lain. Jadi nisbah takkan ada kam munfasil yang mempunyai milik macam mana Allah milik, takkan ada. Atas mutasilnya milik Allah Ta'ala satu milik. Asalnya dia memang pemilik hakiki. Bukan ni satu milik lain, ni satu milik lain, ni satu milik lain, satu milik lain. Ada ta'addud milkiyat. Subhanallah. Dia tak ada macam tu. Jadi atas kata asar pun sama juga. Di atas kata ada mutasil dan munfasil. Atas yang ada kira macam tu. Tapi atas yang tak bilang pun, selalunya kita belajar tauhid zat sifat af'al je. Asar tak sebut secara khusus. Walaupun secara tadamunnya, secara kandungannya sebenarnya ada. Memang tak ada bahas mutasil munfasil itu. Pasal af'al pun ada khilaf.
nak kata ada muntasil mufasil ataupun hanya menafikan mufasil, tak sabit ba'al yang mufasil, yang muttasil pada Allah Taala. Yang jadi kumum tu tak jadi sitah tapi jadi khamsah. Jadi ke asar tak adalah macam tu. Yang penting bagi faham kita apa yang ada pada makhluk memang bukan milik mutlak makhluk. Kita sebagai pemegang amanah, sebagai manager, urus mengikut siapa yang mengarahkan kita untuk urus dan siapa yang beri kita. Kita tak milik, walaupun duit ada juta-juta ribu-ribu, bukan kita. Kita hanya manager. Ambil, urus, buat. Ambil, terima, urus. Tak ada yang kita nak rasa ni keakuan, aku punya. Okay, lalu itu. Lagi? Istilah tadi pula, istihalatu musyarakatun ala Yang tabaut tu yang tu. Yang kongsi-kongsi. Kosi satu buat tu. Lagi sebut. Istihalatu musyarakatu tabaut ala tabaut la ya. Allah sallallahu ala syai'in la yanfasil. Istihalatu musyarakatu ala tabaut. Tak, kena tengok lain tu. Lama tu. Tak sebut. KIB tu. Tu lajak-lajak sebut tu pun tu mencari tu maksudnya kena loading tu line tak berapa baik tu. Lama tak sebut. Jadi nak jadi kena recall balik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika. Kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abadan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسن مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.